Okey, nama ibu, nama saya Suhani binti Hafiz, selaku MC anda hari ini. Kita dah kena mulakan sebab kita dah lambat 20 minit lepas. Okey, selamat datang kepada ahli yang baru pertama kali hadir. Ibu ada nampak muka baru. Okey, maju. Buat sikit suara. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa untuk hadirkan diri pada hari ini. Okey, pada hari ini pada hari ini seminar bermodal siri yang kelima. Lepas tu siri bermodal dengan tajuk yang sangat penting untuk kita fahami. Lepas tu kita ibu terus kepada speaker kita yang pertama. Sebelum tu izinkan ibu untuk sedikit maklumat mengenai latar belakang beliau. Orang ni comel. Ibu ingat dia budak sekolah. Okey. Beliau berasal dari Johor, anak sulung kepada 4 adik-beradik, pernah bekerja sebagai pensyarah IT. Lepas tu beliau diuji sebab dengan Johor ni beliau diuji dengan masalah sakit yang sangat serius. Beliau bekas pesakit leukemia pada tahun 2001 dan beliau 10 tahun dalam Johor, bermula sebagai pengguna teka sebelum serius dalam bisnes Johor 4 tahun lalu. Dengan ini saya menjemput SPBM Nuryuliani yang bertajuk Keradangan. Ibu jemput. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni ialah hari Ahad kan? Ya, Ahad. Okey, saya harap kita semua bermula dengan semangat semangat yang membara. Sebab nak belajar pun pasal inflammation ni, pasal radang ni. Jangan sejuk-sejuk, okey? Okey, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah. Tahniah kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Beri tepukan kepada diri kita sendiri. Okey? Sebab di kala ni kebanyakan orang kan dia masih lagi di rumah menguruskan kerja-kerja harian kat rumah kan. So tapi kita dapat manage, kita dapat urus, kita dapat macam kita pilih yang mana satu priority, yang mana satu rutin. Okey. Saya rasa saya tak perlu kenalkan diri walaupun di sini mungkin ada ahli-ahli ataupun orang-orang yang baru. Sebab MC kita tadi dah perkenalkan diri saya. Okey. Kita terus kepada tajuk pada hari ini iaitu inflammation. Iaitu dalam bahasa Melayu ni lah keradangan. Okey. Okey, dekat sini. Siapa yang rasa dirinya itu tidak sakit? Confident habis ada tak sakit? Boleh tak angkat tangan? Nampak Hairul tadi angkat tangan kan? Confident ya? Okey, Alhamdulillah, syukur. Okey, kalau yang tak sakit kita nak kekalkan kesihatan kita. Tapi kalau yang dah jatuh sakit, kita nak apa? Kembalikan kesihatan kita semula. Jadi, kita kena tahu macam mana penyakit itu terjadi. Sebenarnya, kalau dalam bidang elopati, elopati tu maksudnya hospital. Saya rasa saya pun baru pertama kali dengar ni masa dalam Johor. Sebab kalau dalam elopati kita tak tahu sebenarnya macam mana penyakit terjadi. Kalau ditanya pun blur-blur je. So, penyakit terjadi sebenarnya melibatkan 7 peringkat. Peringkat yang pertama dipanggil enervation. Okey? Apa maksud enervation? Enervation tu kalau dalam bahasa Melayunya kelemasan. Maksudnya kita punya badan kurang tenaga. Badan didedahkan dengan toksik yang melampau. Kesan kerana terpaksa menguruskan badan supaya manusia itu dapat terus hidup setiap hari. Saya selalu cakap macam ni je. Kalau enervation ni saya kata kita melenjan badan. Setuju tak kita ni selalu melenjan badan kita? Kita tak tahu yang badan kita ni kita dah pakai ni lebih daripada
dia punya keupayaan. Walaupun badan kita ni sangat-sangat bertenaga asalnya, okey, tapi badan kita ni, selalu saya kata badan kita tak kebal. Siapa yang rasa badan dia kebal? Kebal okay. Ada yang confident tak sakit, ada yang confident kebal. Okey, tak apa, it's okay. Bagus tu. Awak kata apa, confident tu penting kan? Okey, so kerana kita ni banyak mendedahkan diri kita, ataupun kita overuse lah istilahnya kepada toksik yang melampau, menyebabkan badan kita sangat-sangat letih. Itu dia permulaan macam mana kita boleh mendapat penyakit. Next, toksimia. Okey, toksimia ni maksudnya badan kita mula mengumpul toksik. Kita punya badan ni dia bagus tau. Daripada peringkat 1 sampai ke 6 ni sebenarnya dia sedang melindungi tuannya. Ni saya bagi tahu siap-siap. Sebab kalau tidak nanti you all rasa ini macam tak nampak yang dia dah tak melindungi tuannya dekat sini, peringkat ke-7. Okey, daripada 1 masa ni cuba untuk melindungi tuannya. Maknanya bila dapat toksik yang sangat banyak pun dia masih terus masih cuba untuk lindungi kita daripada, untuk memastikan kita dapat terus hidup walaupun dia sangat letih, badan sangat letih. Yang kedua, toksik mula berkumpul, toksimia. Maknanya masa ni kan, kerana badan ni terlalu letih, maka kita banyak tidak dapat melakukan proses perkumuhan dengan betul. Kita sembelit lah, kita stres lah masa tu lah asyik nak marah aja. Kalau kita faham sebenarnya maksudnya kita sedang mengumpul toksik, kita ada dekat proses yang ini, toksik tak dapat keluar, sebab tu lah duk kerja simpan penyakit dalam badan, simpan sampah. Okay, next is irritation. Irritation ni masa ni lah biasanya kita akan pergi jumpa dengan doktor. Sebab kita kan, kalau selagi badan kita tak rasa sakit, biasanya kita tak kisah kan. Betul tak Kristi? Tak kisah kan? Okey, tapi bila kita dah mula rasa irritation, dah ada rengsa, kita tak selesa. Bila tak selesa secara fizikal dan spiritual, asyik nak komplain je sebab rasa sakit. Kenapa rasa sakit? So kita pun pergilah jumpa dengan doktor dengan tujuan supaya doktor bagi kita solution. Masa ni kita dah mulalah gatal-gatal lah, flu lah, tak boleh kawal stres lah, sembelit masih sembelit lagi ni, confirm sebab kita tak tahu. Okey, maka selepas tu apakah yang akan berlaku? Terjadilah inflammation. Okey, ini adalah topik saya pada hari ini. Inflammation ini maksudnya badan mula melancarkan proses pemulihan. Okey, antara yang terhasil ialah panas, lebam, bengkak, sakit dan hilang fungsi. Ada 5 perkara lah yang akan berlaku semasa proses inflammation, tapi saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Okey, kalau tidak diurus dengan betul, ini dekat part ni, sekejap tak tunjuk. Okey, dekat part ni kalau tak diuruskan dengan betul, kita akan pergi kepada fasa ulceration. Okey, fasa ulceration. Sebabkan badan ni dah lemas, dah banyak toksik, dah sakit, lepas tu inflammation, lepas tu kita tak sekejap sorry. Okey, disebabkan kita tak tahu, maka kita pergi kepada fasa seterusnya yang dipanggil ulceration. Masa ni badan masih lagi cuba nak tolong kita. Dia pecahkan kita punya badan untuk bebaskan haba dan juga toksik secara paksa. Sebab tu kalau kita perasan, contohnya dekat yang senang nampak kat mana? Dekat dalam mulut. Dalam badan semua tak nampak apa dah terjadi. Padahal dah pecah-pecah berlubang, tahu apa kita pun tak tahu. Tapi itulah hakikatnya yang berlaku dekat dalam tubuh badan kita. Okey, next. Tak tahu, badan tolong lagi ni. Cuba kita je rasa macam apa ni, sakit lah aku kena pecah-pecahkan. Tapi sebenarnya dia masih menolong kita. Sebab kalau dia tak pecahkan, nak keluar lalu mana? Toksik tu. Betul tak? Okey, so next. Ni dia. Semakin menghampiri nampak tak? Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ni lah yang selalu timbulnya masalah cyst lah, ketulan lah,
Apa lagi? Ketumbuhan lah, bentuk-bentuk tumbuh tu. Apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya sel-sel yang rosak ni, badan dia akan cuba kumpul masuk dalam satu kantung keras. Kita anggap kantung ni nanti macam musuh pula. Sebenarnya itu cara badan untuk protect kita. Sebab badan tak nak sel-sel yang lemah, sel-sel yang sakit ni, dia akan rosak DNA dia. Kalau dia tak lindung, sel-sel DNA badan ni dia akan rosak. Bila sel-sel DNA ni rosak, akhirnya akan jadi stage yang ke-7 nanti. Okey? Sel-sel yang rosak kalau lambat diurus akan membentuk sel kanser yang akan terus berkembang mendominasi badan. So, kalau kita tengok dari peringkat 1 sampai 6 ni, saya ulang sekali lagi. Ini ialah peringkat di mana badan masih lagi cuba melindungi kita. Okey, clear ya? Yang di belakang tu, Cik Ani. Okey, very good. Okey. Okey, so apa yang akan terjadi seterusnya ialah berlaku kanser di peringkat yang ke-7. Di mana pada peringkat ini proses perlindungan badan telah gagal sepenuhnya. Kalau kita tidak faham statement ni, kita rasa biasa je. Tapi cuba kita fahamkan, bila kata telah gagal sepenuhnya, you all tak rasa takut ke? Tak rasa takut? Itu biasa je. Gagal sepenuhnya. Sel kanser berjaya berkembang dan mendominasi badan. So, inilah sedikit macam mana penyakit boleh terjadi. Saya nak masuk kepada saya punya topik hari ini, iaitu apakah itu keradangan ataupun inflammation. Kalau you all tengok senang aje lah. Nampak? Kalau ini maksudnya apa? In maksudnya dalam. Okay? Flame dalam api. Sebab tu gambar kita pun gambar manusia yang berapi, panas, sakit. Itulah maksudnya. Okay? Inflammation maksudnya ialah keradangan. Inflammation is the body's attempt at self-protection. Aimnya untuk remove harmful stimuli, including damaged cells, irritants or pathogens, and begin the healing process. Okey, kalau kita nampak dekat sini, nampak mula-mula tu nampak macam apa? Sebenarnya memang tujuannya untuk protect badan kita. Akhirnya pun memang cakap nak buat apa? Healing process. Tapi kita kena faham lah macam mana inflammation ni berlaku. Sebab kalau kita tak faham, dia akan pergi kepada fasa yang seterusnya. Tadi tu kan fasa yang nombor 5. Sebab inflammation ni ialah fasa keempat. Dia akan jadi penentu sama ada kita ni akan patah balik ataupun kita meneruskan lagi kerosakan. Peringkat keempat dalam 7 peringkat penyakit, iaitu inflammation. Okay. Okay, senang je nak faham sebenarnya. Inflammation itu ialah tindak balas sistem imun yang penting. Sebab tu saya merahkan penting. Saya huruf besar lagi. Sebab saya nak fahamkan, saya nak kita semua faham yang keadaan ini sangat-sangat penting. Kalau badan tidak ada tindak balas ke atas sistem imun kita, macam mana? Kan? Sedangkan sistem imun tujuannya untuk protect badan kita daripada apa? Daripada kecederaan, daripada jangkitan. Itu antara tugas sistem imun. Okey. Masalah keradangan selalunya dinamakan berdasarkan organ yang terlibat dan berakhir dengan perkataan itis. Okay. So kalau kat sini kalau saya sebut macam ni pun, saya rasa banyak orang yang dah tahu. Banyak orang yang dah tahu, dah boleh agak dah apakah nama-nama simptom ataupun penyakit-penyakit yang melibatkan belakangnya ada ending dengan itis. Itis ke okay? So next. Baik, kita tengok satu persatu ya. Yang ini yang kita nampak dekat kulit, dermatitis. Nampak di kulit, nampak kemerah-merahan, nampak rupa dia macam ni, nampak gatal, nampak ni semestinya panas kan. Okay? Ini contoh-contoh penyakit ataupun simptom-simptom yang menunjukkan badan kita ada radang. Okay. Yang kedua, sinusitis. Ini kat dalam hidung kita tak nampak kan.
kita tak nampak. Sebenarnya saya minta maaf gambar-gambar ni mungkin akan mencetuskan rasa kepada yang makan kan. Tapi ini adalah kenyataan dalam badan kita. Yang nampak macam ni, okey, yang tak nampak ni, yang berlaku kat hidung contohnya. Yang ini pula, ini ialah otitis media, berkait dengan dalam telinga kita, telinga tengah. Okey, tonsillitis, nampak tak? Yang ini ni tonsil kita ni dah jadi bengkak. Inilah contoh-contoh gambar yang saya sempat sharekan untuk you all contoh-contoh keradangan. Okey, yang ini cystitis. Ini melibatkan apa? Melibatkan pundi kencing. Okey, daripada yang normal, yang ini yang dah inflame. Yang ini pula ialah myocarditis. Yang ini saya rasa ni banyak yang berlaku kes-kes macam ni after vaksin kan? Betul tak? Ya. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Banyak kan berlaku radang. Radang apa namanya? Radang apa namanya? Radang jantung. Okey? Ini bukan saya cakap, you all boleh baca sendiri. Banyak berlaku after vaksin. Okey, banyak berlaku kes ni. Radang jantung, inflammation dekat jantung. Okey. Seterusnya ialah appendicitis. Okey, appendix kita daripada yang comel aja macam ni dah boleh jadi bengkak macam ni. Sebab tu saya kata nama penyakit tu biasanya diberi berdasarkan kepada organ-organ yang terlibat. Okey, inilah tonsillitis lah. Kita boleh nampak kan, yang ini tadi dia punya tonsil kan, elok comel je macam ni, dah jadi bengkak-bengkak, lepas tu merah-merah macam tu kan. Okey, ini contoh-contoh gambar Bronchitis pun sama juga, di mana sepatutnya kita punya paru-paru ni macam ni rupanya bronchitis kita elok je comel, tapi bila inflame dah jadi merah, dah jadi bengkak, dah jadi sempit. Okey. Kepentingan radang. Okey, radang ni sebenarnya sangat-sangat penting, sebab itulah cara badan kita memberi signal kepada sistem imun. Tujuannya untuk memulih dan membaiki tisu-tisu yang rosak. Selain daripada cara badan untuk mempertahankan diri kita daripada penceroboh dan penjahat. Contohnya macam virus, macam bakteria, macam apa lagi? Cacing ke, patogen kan? Cacing, fungus, okey? Itu ialah kepentingan radang. So, kita patut memusuhi radang ke? Kita patut menyokong. Dulu memusuh, sekarang menyokong. Okey, bila kita tahu kita sokong sebab badan kita ni penat nak tolong kita, tapi kita tak faham. Lepas tu kita buat apa? Kita suppress dia, kita kacau kerja dia. Tanpa radang, sebagai tindak balas fisiologi, apa yang akan berlaku? Luka, kalau kita luka tu akan bernanah. Kalau kita dapat jangkitan tu akan boleh mengakibatkan maut. Alright? So, harap-harap dekat sini you all tahulah kenapa radang itu sangat-sangat penting dan jangan dimusuhi. Cuma, kita kena tahu macam mana nak urus. Alright. Ini dia. Inilah contoh yang senang nak tunjuk pasal radang ni. Okay? Ini gambar paling senang je. Katakan kita terhantuk ke kan, terhantuk ke terjatuh kan, lepas tu kaki kita akan berupa macam gambar ini. Biasanya kita buat apa? Rizwan, ada dua Rizwan kat sini. Mana-mana pun boleh jawab. Biasanya kita buat apa? Selalunya orang sapu krim tu, styrod tu. Yes. Kalau Rizwan yang baju putih tu, kalau dapat kaki macam ni dulu sebelum kena Chuang Ho buat apa? Amboi, laju je nak motong kaki Okey, buat apa Rizwan? Macam mana? Letak bam kita sapulah apa benda-benda nak kasih kaki tu putih balik kan? Selalunya macam itulah. Okey, sebenarnya kenapa badan kita bila berlaku inflammation jadi merah-merah macam ni, jadi bengkak? Sebabnya macam ni. Lebih banyak darah akan mengalir di tempat yang terlibat. Itulah sebabnya, nampak tak? Kita luka je badan terus tolong kita, terus bagi darah dekat situ. Betul tak? Darah kita tu melibatkan sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih ni kita punya tentera dekat dalam badan. Nak tolong kita, bukan nak bagi kita
Kalau jatuh kaki merah suka tak? Suka kan? Suka. Jangan nak pergi putih-putihkan kaki Rizwan Okey. Okey. Sebab apa lagi satu dia jadi bengkak? Sebab beberapa bahan kimia akan dilepaskan dekat tempat yang luka, tempat yang sakit, tempat yang terhantuk ni. Sebab itulah kita akan rasa dekat this area rasa panas, rasa boleh jadi gatal juga kan kadang-kadang. Gatal tu tanda nak baik biasanya. Betul tak Lin? Okey. Dan juga boleh jadi apa? Hilang upaya, tak boleh nak jalan lah kononnya kan. Sakit gitu. Tapi sebenarnya itu adalah proses pemulihan badan. Inilah yang sebenarnya saya sebut. Ini dia. Apa yang berlaku? Simptom keradangan. Okey, yang berlaku 5 perkara ni kita panggil acute. Dia segera, dia bertindak dengan segera, cepat, pantas gitu. Okey? So apa yang berlaku? Berlaku kemerahan. Kadang-kadang disebut sebagai lebam. Okey? Berlaku juga panas, bengkak, sakit dan juga hilang fungsi. Salah satu, jangan you all ingat bila hilang fungsi ni you all dah duduk dekat wheelchair ke gitu-gitu ke namanya hilang fungsi. Bukan. Hilang fungsi ni maksudnya macam ni. Katakan kalau kita nak bernafas, kita macam sesak nafas. Itu pun contoh hilang fungsi. Hilang deria bau pun contoh hilang fungsi juga. Okey? Kadang-kadang kita nak gerakkan jari kita tu tak boleh kan? Sebabkan ada kesakitan, tu pun contoh hilang fungsi. Okey, Ina masih ada kat sini? Okey, bagus. Duduk depan tu. Okey. Ni dia. Sekarang kan saya nak ceritakan macam ni. Sebenarnya kita berbalik semula kepada apakah yang menyebabkan kita jatuh sakit. Sebenarnya apa dia? Toksin yang menyebabkan kita jatuh sakit. Terus terpampangkan semua gambar tu. Tak ada ni pop-up bang. Tak ada pop-up. Okey, terus terpampang semua gambar ni. Bermula saya tunjukkan satu persatu apakah yang menyebabkan kita, apakah yang menyumbang kepada kita jatuh sakit pada hari ini, dan selepas itu dia akan trigger kepada apa? Kepada inflammation. Okey. Yang pertama, vaksin. Ada siapa-siapa tak setuju kat sini? Ada. Angkat tangan dia. Angkat tangan dia. Okey, amalan alopati termasuklah juga kalau you all buat apa-apa treatment yang bukan amalan sebenarnya, tapi bila sakit kita ambil. Contohnya kita buat kemoterapi ke kan, kita buat dialisis ke kan, semua itu termasuk dalam amalan alopati. Okey, termasuk dalam alopati walaupun dia bukanlah amalan. Okey. Next is by radiation, daripada apa yang kita guna. Siapa kat rumah dia tak ada ni? Mana ada. Sekarang semua orang ada. Siap tidur kita kena hentam hari-hari. Malam-malam kena hentam. Semua tak tahu besok pagi bangun lesu. Lepas tu kita komplain. Sebenarnya siapa yang tadi letakkan ada ni kat rumah? Kita. Okey, lepas ni nak kena apa? Buang. Tak bolehlah hubung pula Okey, pandai-pandailah kita kontrol. Ini juga bentuk radiation, iaitu radioterapi. Okey, gelombang. Kalau ada microwave kat rumah, siapa ada lagi kat rumah microwave? Ada. Nak buat apa? Bakar. Okay. So next is melalui bahan kimia dalam udara kita, iaitu memang banyaklah berlaku pencemaran. Kita pun tahulah berkepul-kepul asap keluar kan. Ini memang toksin yang kita tak boleh nak elak, tapi kita boleh cari location-location rumah yang lebih baik, lebih clean lah kan. Nak pilih rumah, jangan pilih yang dekat-dekat dengan pencawang, yang apa tu, yang melengkor-lengkor ke apa semua tu. Jangan, cari rumah yang clean, yang jauh daripada radiation. Okey, ni lagi toksin masuk daripada ini apa? Ini ialah plastik. Saya nak merefer kepada plastik ni plastik apa-apa yang kita gunakan sebagai yang dibuat daripada plastik, sebenarnya ni dia sangat beracun. Dia boleh menyebabkan kita jatuh sakit. Okey, inilah kosmetik. Kosmetik, you all bukan tak boleh pakai kosmetik, tapi pilihlah. Biasanya kalau kosmetik macam yang selamat ni, biasanya dia akan mahal harganya. So kalau rasa-rasa badan kita perlu, deserve untuk dapatkan sesuatu yang selamat, jangan rugi duit. Sebab kita perlu juga kosmetik nak lebih cantik, yakin kan? Okey, presentable. Lagi, apa lagi? Apa-apa yang kita gunakan di rumah. Ada juga, termasuk juga dengan kita punya sabun, kita punya shampoo dan pelbagai lagi. Termasuk pewangi-pewangi dekat rumah ke, dekat dalam kereta ke. Okey? Okey.
Lagi, stres. Siapa kat sini yang hari ni stres? Tak stres semua happy Patutlah saya boleh rasa orang happy tu. Okey, tak stres. Okey, tapi kalau kita stres yang kita tak tahu nak manage, contoh daripada rumah tangga ke, kerjaya ke, sosial ke, gaduhan kawan ke, gaduhan suami ke, itu ialah toksin juga. Dan saya sangat percaya sebenarnya kalau kita boleh urus yang ini, tapi yang ini pun kita tak boleh urus, ini pun kita memang boleh jatuh sakit ya Cik Annie. Okey, so kita urus stres ni. Stres sangat-sangat bahaya. Memang sangat-sangat akan menyebabkan kita jatuh sakit. Walaupun yang ini kita dah buang. Tapi kalau stres ni tak boleh urus, susah nak cakap. Okey, air kita ni pun problem juga. Air yang kita minum, air yang kita guna buat mandi semua mengandungi bahan-bahan kimia yang beracun. So, termasuk juga dengan makanan-makanan yang colourful, yang sangat manis, yang sedap rasanya, yang sebelum ni ramai sangat yang suka, dan akhirnya bila dah timbul penyakit barulah kita sedar. Apa yang kita buat tu ialah satu kesilapan besar. Dan ni, siapa yang tak suka makan ni? Asalnya dulu saya pun favourite, dan saya percaya ramai yang sangat-sangat suka makan. Sebab instant food ialah instant. Sebenarnya instant food tu instant apa? Instant death. Itulah dia. Okey, itulah penyumbang-penyumbang ataupun toksik-toksik yang masuk ke dalam badan kita tanpa kita sedar ataupun kita tak sedar. Bagaimana mengurus radang akut? Yang tadi tu 5 perkara tu yang melibatkan bengkak, panas, lebam, apa lagi? Hilang upaya, hilang fungsi, lepas tu sakit. Okey. Supaya tidak membentuk radang kronik. So bila kita dapat tu kita kena urus bila dapat radang akut. Okey, pastikan kita punya berak, kencing, peluh. Maksudnya sistem perkumuhan kita kena lancar. Mesti bagus. Okey, kalau kita dapat radang ni. Organ hati kita kena sihat, kena mantap, kena kuat, kena apa lagi? Kena tip-top. Ini je. Kita selalu lagu kita dekat Syurga memang ini je. Hari-hari nyanyi lagu ini. Siapa yang pagi tadi belum berak? Siapa yang belum berak? Kalau belum berak saya boleh bau tau. Sebab you bau tong sampah kan. Okey. Siapa belum satu lagi kalau nak sihat mestilah saraf kena online kan. Tapi biasanya kalau kita punya usus kita kotor kan, saraf kita pun lemah tau. Okey. So organ hati kena sihat dan mantap. Ini ialah contoh-contoh penyakit yang saya sharekan daripada yang acute ni tadi kan. Yang you all tengok gambar-gambar yang acute tadi tu, yang ada tonsillitis, ada apa tadi, yang dermatitis tu semua, dia akan berubah menjadi penyakit kronik ya. Penyakit kronik. Nampak tak? Macam mana rupanya kalau siapa-siapa yang ada, siapa kat sini ada masalah ni ke family dia ke? Ada tak? Nampak kalau ikutkan macam ni, rupa dia yang asal, tapi bila dia dah sakit, dia tidak diuruskan radang tu, dia akan berubah menjadi radang yang kronik. Osteoarthritis, ini SLE, lupus. Okey, melibatkan kulit lah biasanya, boleh nampak dekat kulit. Rheumatoid arthritis. Seram tak kalau nanti jadi macam ni? Merekut-rekut. Okey, sendi-sendi ni mula-mula sakit je. Sakit, kita pun tak kisah, sakit je kita kata. Okey, boleh urus lagi. Tapi lama-lama akan jadi merekut-rekut macam ni. Okey, lagi psoriasis. Ni psoriasis ni biasanya psoriasis jangan terkeliru dengan cirrhosis ya. Cirrhosis hati. Ejaannya cirrhosis. Tapi kalau psoriasis ini melibatkan penyakit autoimun yang dekat bahagian kulit. So, nampak tak kelomomo yang berkeping-keping ni? Inilah dia akibatnya kalau kita tidak uruskan radang akut ni dengan betul. So dia akan jadi macam ni ujung-ujungnya, jadi penyakit autoimun. Ini dipanggil ulcerative colitis dekat dalam usus kita ni tadi kalau kita kata lepuh-lepuh nampak kat mulut je pun kita dah stres, dah sakit dah. Kat dalam ni agaknya macam mana? Siapa nak tolong ni? Siapa nak tolong ni? Kita tak tahu ni. Siapa yang confident dekat dalam usus tak ada macam ni?
Kan. Okey, kalau ada pun kita boleh urus insya-Allah. Cuma kita kena tahu macam mana cara nak buat. Okey. Okey, sepatutnya macam ni. Bila kita dapat inflammation, okey, adanya pencetus. Mesti ada pencetus dululah, baru boleh berlakunya inflammation kat dalam badan. Sebab inflammation ni tugasnya nak melindungi badan kita daripada musuh dan juga kecederaan tadi, daripada kuman dan juga kecederaan. So, bila adanya pencetus, maksudnya adanya sel rosak, adanya patogen. Kalau manusia ni seorang manusia yang sihat dan dia mempunyai hati yang sihat dan juga mantap, proses inflammation ini akan berfungsi dengan sangat bagus. Sangat bagus, okey? So kita kena berterima kasih kepada badan kita ni sebab dia cuba untuk bantu kita, untuk memulihkan kita daripada kecederaan, daripada sel-sel yang rosak tu dia nak pulihkan, dia, nak hapuskan patogen, okay, kuman, patogen ni kuman. Dan dengan hati yang sihat, proses inflammation akan berlaku dengan jayanya dan hasilnya manusia tu akan kekal sihat dan pencetus ni tadi ni dapat dimusnahkan. Ini yang sepatutnya berlaku dekat dalam badan kita. Okey? Clear? Kita tengok. Kalau dia macam ni lah sebenarnya. Okey. Hasilnya akan menjadi akan terlahirlah manusia yang kekal sihat. Daripada badan yang sihat dapat proses dapat inflammation, sebab kita tak boleh elak daripada toksik-toksik yang masuk kat dalam badan menyebabkan kecederaan sel. Kita tak boleh elak. Boleh ke you all nak elak diri daripada patogen? Boleh ke? Boleh ke tak? Tak boleh kan? Apa tu? Duduk dalam sarung tu kan? Okey. Bolehlah kalau sanggup. Okey. So, kita tak boleh elak. Ini adalah benda-benda yang memang kita akan hadapi setiap hari. Apa yang kita boleh buat ialah pastikan kita punya immune system bagus, hati kita sihat dan mantap, dan akhirnya proses inflammation ini akan berlaku dengan jayanya dan akan menghasilkan manusia yang kekal sihat. Okey. Malangnya you all, inilah yang selalu berlaku. Bila adanya pencetus radang tu kan, berlakunya kerosakan sel, berlakunya adanya patogen dan serangan daripada kuman kan. Lepas tu ini sebenarnya ini datang daripada toksik ni. Saya terlupa nak letak perkataan toksik kat sini Datang daripada toksik yang saya sebutkan tadi, yang gambar banyak-banyak tu. Okey. So dengan hati pula yang tidak sihat dan lemah pula tu, akhirnya proses inflammation ini berlaku dekat dalam badan dan tidak berfungsi dengan yang sepatutnya. Maka akhirnya pencetus ni dia kekal. Maksudnya apa yang trigger ni dia kekal. Sel tu kekal, kekal juga duduk dekat dalam badan. Akhirnya yang terlahir ialah manusia yang sakit. Okey, sebab proses ni dia berlaku, inflammation ni dia tidak berhenti. Kalau yang tadi tu kan, macam mana nak patah balik? Kalau tadi kan, proses inflammation ni bila hati kita sihat, bila kita punya pertumbuhan bagus, bila sel rosak kita dah dibaiki, patogen dah dimusnahkan, maksudnya yang trigger kita tu telah dinyahkan, kita akan jadi manusia yang sihat dan proses inflammation itu akan stop, auto berhenti. Tapi kalau kita tadi tidak urus inflammation dengan betul, maka inflammation yang berlaku dekat dalam badan kita tidak akan stop dan dia akan pusing, jumpa lagi kuman, jumpa lagi toksik. Betul tak? Berlaku lagi kecederaan. So tak habis-habis pusing, hasilnya manusia yang sakit. So kat sini apa yang penting sebenarnya? Yang penting ialah kita punya immune system yang bagus. Bila immune system kita bagus, bila hati kita bagus, immune system kita mesti bagus. Sebab tu yang sangat penting ni hati yang sihat, hati yang mantap, itulah yang akan jadi penentu, termasuk juga immune system yang power. Alright. You all masih ada kat sini ke? Nanti saya cakap sorang-sorang pula. Senyap je. Okay. Fokus. Bagus. Okay.
So inilah dia sebenarnya kalau kita tunjukkan dalam bentuk gambar rajah macam ni, you all boleh nampak. Daripada manusia yang sakit ni boleh tak jadi sihat sebenarnya? Sebenarnya kat sini kita selalu melaung-laungkan soal harapan. Manusia yang sakit boleh menjadi manusia yang sihat. Walaupun kita dah terlanjur buat kesilapan kan, Lin kan? Dah terlanjur. Tapi boleh tak kita bertaubat? Boleh. Boleh tak kita perbaiki balik kesilapan kita, minta ampun dengan Allah dan juga tubuh badan kita ni. Sebab kita lah yang menganiaya mereka. Okey? Kan? Okey, kita memang kena mulakan dengan diri kita sendiri dan dengan ilmu kesihatan yang betul dan dengan pengetahuan yang kita ada, kita kena patah balik untuk dapatkan balik kesihatan. So, 8 perkara yang perlu kita buat dan lalui supaya akhirnya kita akan menjadi ujung-ujung nak sembuh. Kalau dah sakit, mestilah nak sembuh. Betul tak? So, apa perkara pertama yang kita kena buat? Iaitu kita kena kawal radang. Macam mana cara nak kawal radang ni? Kena elakkanlah kemasukan toksik tu antaranya. Dan kita kena pastikan kita punya hati bagus. Kalau hati kita bagus, radang ni boleh tak dikawal? Boleh. Okey, pulihkan sistem perkumuhan. Berak kencing, kita punya segala bentuk lendir apa semua tu kena kasih keluar. Jangan spray-spray, jangan sapu-sapu krim lagi ya. Okey, ada lagi tak simpan kat rumah? Kalau ada buang Ya. Okey, mesti buang panas sebab tadi kita cakap inflammation melibatkan terbakar, api, haba. Lagi apa? Suhu. Melibatkan yang tak tertolong tu. So kita kena buang panas tu, barulah semua jadi cool. Okey? Tambah tenaga. Sebab nak buat kerja inflammation tu, kalau dia nak buat kerja dia mesti ada tenaga. Tak ada tenaga tak boleh buat. So dia akan lemah. So kita kena tambah tenaga. Kena musnahkan kuman. Pastikan kuman-kuman musnah. Terutamanya virus. Sebab virus ni sifatnya inkubasi. Dia akan duduk dekat dalam badan kita berpuluh-puluh tahun pun okey je. Asalkan dia tengok tuan dia tak kisah je. Tak kisah je. Maksud dia buat apa? Serang. Jangan main-main ni Virus-virus ni siapa pernah kena virus? Virus ni kalau tak betul, itu cerita yang sekarang. Kalau cerita yang dulu-dulu, dengki ke? Lagi apa? Kena, kalau chickenpox tu virus ke? Virus ke Kak Ina? Siapa pernah kena chickenpox satu hari nanti dia jadi apa? Kayak ke Kak Ina? Okey, baik-baik ni pesan ni, siap-siap ni. Okey, so baik pulih kerosakan sel. Ialah proses yang ke-6. Kurangkan kemasukan toksin. Maksudnya kena cari yang biasanya kalau yang selamat tu murah ke mahal? Mahal. Tapi kalau kita ambil yang murah, kita dapat toksik. So pandai-pandailah cari duit ya untuk dapat beli sesuatu yang mahal. Untuk siapa sebenarnya? Untuk badan sendiri. Okey, bukan untuk badan saya. Kan? Untuk badan sendiri. Okey, next. Bila kita buat 8 ke 7 ni, akhirnya kita akan dapat penyembuhan. Dan dia sangat memerlukan masa, sangat memerlukan kesabaran. Okey, insya-Allah kalau kita sabar rugi ke kalau sabar ni? Tak rugi kan? Tak tahan, sabar. Itu je jawapannya. Okey, kena banyak buat proses penyahtoksikan. Okey. So, ini adalah kalau di Shuangho ini adalah produk-produk yang kita akan gunakan untuk daripada kita sakit menjadi manusia yang kembali sihat. Saya tidak akan menerangkan tentang produk-produk ini, hanya tunjuk saja kalau kita nak kawal radang, kita gunakan linzi dan juga pollen. Nak perbaiki sistem perkumuhan, kita ada fiber dan juga lactoberry. Kita nak buang panas, inflammation, kita ada teh dan juga vitamin. Nak musnahkan patogen, ada lactoberry. Tambah tenaga, gunakan kopi dan juga vitamin. Baik pulih kerosakan, gunakan soya sebagai sumber protein kita dan juga pollen. Dan kurangkan pengambilan toksin. Ini gambar ni tak up to date. Sebenarnya produk Shuangho lebih panjang sikit macam ni lah untuk produk-produk harian kita, shampoo dan sabun. Apa lagi? Penggunaan kosmetik kita, penjagaan kulit kita kan, daily care, Aquasense. Okey, kita ada lagi tapi gambar saya tunjuk contoh saja. Okey.
Inilah saya punya slide yang terakhir. Kalau siapa-siapa yang rasa-rasanya tak pernah pun buat ujian darah, selain daripada yang kita biasa buat tu, untuk tengok kita punya kidney, kita punya liver, kita punya kesihatan, apa kita panggil full blood picture kita kan. Okey, selain daripada nak check kita ada thyroid ke, apa lagi? Nak check tubuh maka ke, cukup ke tidak vitamin D ke. Okey, nak tahu dalam badan kita ni ada keradangan ke tidak, kita boleh buat ujian darah yang ada namanya ESR ni, untuk mengesan ada tak keradangan dekat dalam badan. Dan saya percayalah, kalau dulu-dulu kan kita tak tahu, mesti kita penuh dengan, kita punya bacaan tu mesti tinggi biasanya. Dan tapi sekarang ni saya rasa kalau kita buat, kita akan tengok ada perbezaan, ada perubahan yang baik. Okey, itu saja saya punya perkongsian pada hari ini. Saya harap sangat tajuk ini ramai yang boleh faham. Kalau tak faham nanti kita ulang-ulang balik. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC Ibu Suami.